الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Duduk di paha. Duduk. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada petang ni kita ada perbahasan santai. Kuliah kita dah habis dah bawah ni. Jadi perbahasan tentang isu yang dibangkitkan oleh sebahagian daripada sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah kita beberapa hari sebelum ni, ketika kita membahaskan tentang isu sifat-sifat Allah. Kita membahaskan isu sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah sebagaimana yang kita ketahui tidaklah tertentu kepada sifat 20 sahaja. Sifat Allah Ta'ala ni dia banyak lebih daripada tu. Selain daripada tu, iaitu sifat dan juga merupakan nama bagi Allah Ta'ala yang disebut sebagai Al-Asma'ul Husna, nama Allah Ta'ala yang indah-indah. Selain daripada tu ada lagi, selain daripada Asma'ul Husna, ada sifat-sifat Allah, dia merupakan nama juga. Nama automatik dia sifat, sebagaimana 90 sifat Allah Ta'ala yang 99 yang disebut sebagai Asma'ul Husna. Dan sebahagian lagi ada sifat-sifat Allah dia tak termasuk di dalam asma', dia sifat sahaja. Disebut juga dalam Al-Quran. Jadi di antara sifat-sifat itu adalah al-makru, al-kaidu, maknanya tipu daya. Selain pada tu adalah sifat tipu daya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tipu daya. Bila saya sebut macam tu, lalu adalah orang komen, orang buat kritikan, bantahan, macam mana mengaitkan Allah Ta'ala dengan sifat tipu daya. Kan tipu daya itu sifat yang dicela, sifat yang dikeji. Hadirin sekalian, sebelum kita nak bahaskan perkara ini dengan lebih lanjut, lebih terperinci, saya minta siapa-siapa yang nak buat komen, nak buat kritikan, dia kena baca kitab dulu. Dia kena baca kitab dulu, dia kena buat kajian dulu, baru dia boleh komen. Kalau tidak, dia kosong dalam kepala dia, tiba-tiba dia buat satu penjelasan, penerangan dalam keadaan dia tidak ada maklumat. Dia jadi tersasarlah daripada kebenaran, tersasarlah daripada perbahasan ilmiah. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya sebelum ini pun ada lagi beberapa orang ataupun beberapa individu. Di antaranya Tok Guru Nik Aziz pernah sebut Allah Ta'ala ni something. Itu viral juga sekitar tahun 90-an. Sampai dibahaskan di dalam parlimen. Dia kata, kalau kita something, Allah Ta'ala something lagi. Lalu orang kata tengok menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi sebenarnya bukan menyamakan, maknanya something yang sesuai dengan dia, yang layak dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, apa yang saya cakap ini berdasarkan kepada bukti dan juga dalil, bukan mari daripada otak saya. Saya rasa nak cakap macam tu, terlintas saya pun terus cakap. Berdasarkan kepada fakta, bukti, hujah dan juga dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi dan juga huraian daripada ulama-ulama salaf. Jadi nak kritik pun maknanya kena tengok dulu lah apakah hujah yang kita ambil. Yang keempat, kita boleh tak sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala itu marah? Boleh tak kita sebut? Sebelum kita nak pergi lebih lanjut, kita boleh tak kata Allah Ta'ala itu marah? Ada tak dalam Quran perkataan Allah Ta'ala itu marah? Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum 'azaban alima. Ada juga ayat azaban azima. Macam mana kita nak terjemah ghadiba tu? Allah Ta'ala marah tak?
Ni yang nak tengok secara live ni, malam ni petang ni ramai orang tengok sebab isu. Jadi orang kita ni suka dia tengok perbahasan isu kontroversi tu, dia suka tengok. Kalau tak timbul isu, tak timbul kontroversi, dia tak tengok pun. Jadi hak tengok secara live ni, boleh tak kita kata Allah Ta'ala tu marah? Cikgu saya pun macam mana? Kalau orang tak sembahyang, puasa, tak puasa, orang buat maksiat, orang yang lawan Allah Ta'ala, orang kafir, Allah Ta'ala marah tak? Contohnya sekarang ni bulan apa? Bulan puasa kan? Bulan Ramadan. Ada di kalangan orang Islam yang cukup syarat-syarat dia yang balik, dia sampai seruan yang akil, tiba-tiba dia tak puasa, Allah Ta'ala marah tak? Marah. Kalau orang tak sembahyang, Allah Ta'ala marah. Marah tu sifat mazmumah. Marah tu sifat keji tu. Mana boleh kita kata Allah Ta'ala marah? Baca penawar bagi hati. Saya nak baca penawar bagi hati, maknanya sifat marah. Bukan sifat terpuji, sifat marah Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Muka surat 35. Hak tanya yang buat video semalam tu, saya pun tak kenal individu ni. Minta dia baca kitab penawar bagi hati. Sebab sifat marah ni sifat yang dikeji. Ketahui olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan. Sifat cela, bukan sifat yang dipuji. Yang sangat banyak kebinasaan. Sifat marah ni banyak kerosakan, banyak binasa, banyak musnah dengan sebab marah tu tadi. Kerana menyebabkan ia pada anggota yang zahir akan memukul dan memaki. Kesan daripada marah ni kita pukul orang, lepas tu maki kat orang, dan membunuh. Sampai ke muncak marah sangat tu boleh bunuh orang lah pula. Hak duk bunuh orang tu kes marah lah tu. Hak duk bunuh orang tu kes marah lah tu. Dan di dalam hati ada dendam. Tengok kalau orang ada sifat marah. Dan dengki. Dan sukacita dengan kena bala mereka yang dimarahi. Kalau orang itu yang kita marah tu, yang kita tak setuju dengan dia, yang kita tak puas hati dengan dia, kalau dia kena bala, kena musibah, kita seronok. Jadi marah ni sifat terpuji ke sifat yang terkeji? Dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat. Kalau orang yang kita marah tu dapat nikmat, dapat beli kereta Mercedes ke bulan puasa ni kan, beli rumah baru nak sambut raya ni, tukar apa dia, kapet baru ke, sofa baru, katil baru, tak puas hati. Kenapa lagi aku marah? Lagi dia kaya, lagi aku marah, lagi dia senang. Jadi kita bila marah kepada orang, orang tu kalau dapat nikmat kita tak suka, dan membuka rahsianya, dan tiap-tiap satu daripada tersebut itu dengan sebab bagi binasa. Jadi marah ni, tanya sekali lagi, sifat terpuji ke sifat yang terkeji? Sifat yang baik ke sifat buruk? Kita kata Allah Ta'ala marah, betul ke salah? Boleh ke kita kata Allah Ta'ala marah? Dalam Quran banyak perkataan marah. Kalau tak boleh kata Allah Ta'ala tu ada sifat sipu daya, sifat marah pun tak boleh sebut. Sebab sifat marah tu sifat yang dikeji, sifat yang mazbumah pada syarak. Nak jawab lagu mana tu? Ada, kalau ada orang tanya lagi, kita nak jawab lagi. Soalan kita ada soalan yang kita kemukakan tadi, ada orang boleh jawab? Marah tak boleh sebut bagi Allah Ta'ala. Kalau tak boleh sebut Allah Ta'ala ada sifat tipu daya, sifat marah pun tak boleh sebut. Tapi dia pun sebut juga. Ramai orang boleh sebut. Tak pula dikatakan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, dengan baharu, ataupun merendahkan sifat-sifat Allah. Tentu dia boleh terima pula. Itu satu soalan. Maknanya jawab masing-masing lah. Yang kedua, saya menggunakan perkataan yang layak, tipu daya yang layak. Kalau dulu sebut Allah Ta'ala berada atas aras, Allah Ta'ala berada dengan yang layak baginya. Allah Ta'ala ada tangan yang layak, mata yang layak. Dia kata kalau macam tu senang, semua pakai kata semua yang layak walaupun tak sesuai. Ini yang bahaya ni, dia kata boleh merosakkan akidah orang awam. Nak rosak macam mana bila kita kata yang layak?
Apa yang terbayang di dalam pemikiran kita yang Allah Ta'ala menyamai dengan makhluk, tak layak lah. Susah benar kena faham. Kita kata tangan yang layak, mata yang layak, istawa yang layak, tipu daya yang layak. Layak ni apa makna? Yang sesuai. Kalau terbayang di dalam pemikiran kita, sifat-sifat yang disebutkan tadi ada penyerupaan, maka tak layak lah. Tak sesuai lah. Tu kena faham. Dan perkataan layak ini memang diguna dalam kitab. Berapa gundi saya nak cerita, nak bawa kitab tak tahulah. Hak kata sifat yang layak ni, baru-baru ni kita baca kitab apa dia, kita suruh buang lah, tidak pernah atas meja ni. Hari ni sebab kita nak masuk kitab baru pula. Termasuklah di dalam kitab Durus Samin yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani. Ulama salaf dan ulama, khususnya ulama salaf, menggunakan perkataan sifat Allah yang layak. Kok ada terbayang di dalam pemikiran manusia, ada penyerupaan. Tu sebab tu dia kata yang layak. Salah satu contohnya, tak usah bawa kitab besar-besar lah. Saya tunjuk kitab besar-besar ni, orang tak faham. Baca kitab Risalah Tauhid. Jawi ya. Kitab Jawi, muka surat 18. Kenapa saya menggunakan perkataan layak? Kerana perkataan itu digunakan oleh ulama-ulama salaf. Dan juga ulama-ulama yang berpegang dengan akidah khalaf. Bila dia nak menceritakan tentang akidah salaf, dia kata sifat yang layak. Okey, muka surat 18. Sungguhnya ada perkataan di dalam Al-Quran, di dalam Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan. Yang menyebut muka dan tangan Allah. Maka perkataan itu hendaklah kita iktikadkan sabit secara yang layak. Dia kata apa? Muka tangan tu dia kata sabit. Sabit tu maknanya adalah wujud, isbat. Sabit secara yang layak dengan Allah. Yang layak apa makna tadi? Yang sesuai dengan Allah. Yang maha suci daripada berjisim, maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu, maha suci, bersih. Tangan-tangan yang layak, muka-muka yang layak. Kalau apa tadi? Kalau tipu daya yang layak. Yang layak yang sesuai bagi Allah. Maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala juga. Demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat. Sahabat pegang lagu tu, sifat-sifat yang layak. Mana ada akidah pegangan yang lebih baik daripada pegangan Rasulullah dan para sahabat? Ada lagi ke? Pegangan akidah yang lebih baik daripada apa yang dipegang oleh Nabi dan juga para sahabat? Tak ada. Dia kata inilah pegangan para sahabat, sekalian sahabat dan orang yang mengikut sahabat. Maknanya tabi'in lah. Dan orang yang mengikut, bagi orang yang mengikut sahabat, tabi'un tabi'in, yang dinamakan ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu. Jadi boleh tak kita gunakan perkataan yang layak? Boleh. Perkataan itu digunakan oleh para ulama. Yang seterusnya, tentang sifat-sifat Allah ini, tidak ada beza sama basar kalam, mendengar, melihat, berkata-kata. Sifat apa lagi? Yang kita belajar sifat 20 itulah si wujud qidam maqam khalafatu ta'ala lil hawadih wa dani'at qudrat idak sampai habis tu. Majoriti orang awam, orang kampung ni hafal lah. Sebab tu kita selalu sebut, bukan sahaja dia kena hafal, dia kena faham. Yang keduanya tidak terikat, tertakluk ataupun tertentu dengan 20 sahaja. Kalau kita baca di dalam kitab Hujjatullahil Balighah, Syah Waliullah, dia kata bagi dia tak ada beza. Semua sifat Tafsirus sifati bima yaliqu bi janabillah. Tafsiran sifat, huraian ataupun tafsiran sifat-sifat Allah sesuatu yang dengan sesuatu yang layak di sisi Allah. Dia kata aqulu wala farqa baina as-sam'i wal basari. Aku tidak membezakan di antara sama', basar, qudrah wal dhahki wal kalami wal istiwa'i. Tak ada beza. Kudrat dikata tadi sama', basar, kudrat, dhahki, maknanya ketawa. Allah Ta'ala isu timbul isu pula Allah Ta'ala ketawa.
Kita sebut Allah Ta'ala istihza' pun ada sifat apa dia tipu daya pun dia bising. Ni Allah Ta'ala ketawa. Oh, kau tahu ni mesti dengan mulut. Mulut ada gigi, ada gusi, ada lidah, ada bibir. Jadi kalau nak kata saya sesat, ni Hujjatullah al-Balighah, Syah Waliullah ni, ulama besar di India ni, pakar tafsir, pakar hadis, alim 4 mazhab. Sebab itu semua sifat, kita tu bukan kata anggota. Ambil dari mana sifat ketawa ni? Adalah hadis Nabi. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang Allah Ta'ala ketawa kepada hamba dia yang masuk syurga. Bila Nabi cerita Allah Ta'ala ketawa di akhirat nanti kepada hamba-hambanya, sebahagian daripada hambanya, Nabi pun ketawa. Adakah Nabi menyamakan dia dengan Allah? Ketawa Nabi dengan ketawa Allah Ta'ala sama ke? Ketawa Allah dengan ketawa Nabi sama tak? Tetap mukhalafah, ketawa yang layak. Nampak? Dia tidak membezakan kita, sama ya, kerana sifat. Tapi kembali kepada pangkal, sama ada di sudut zat ataupun sifat, semuanya mukhalafah. Okey, berapa kitab lah kita baca? 2, 3. Aqidatul Imam Ibnu Abdul Bar. Tertinggal mana? Ambil dalam jabat je. Bawa banyak-banyak ni, tertinggal satu. Dalam jabat. Pergi 2 orang, takut Faris tak jumpa. Okey, sebelum nak sampai kitab tu, kita baca kitab lain. Kitab Dawabit. Dawabit Fahmi Nususil Aqidah. Dia kata di sini sifat al-kaidu, al-makru, maknanya sifat tipu daya ya, yang kita sebut semalam tu. Ya, orang jadi geger semalam tu kan. Maknanya sifat tipu daya. Kita tengok di sini di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Dawabit Fahmi Nususil Aqidah inda Ahlussunnah wal Jamaah. Dia kata di sini, mula-mula dia kemukakan ayat-ayat Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka merancang melakukan tipu daya, Allah Ta'ala juga melakukan tipu daya, dan Allah Ta'ala sebaik-baik yang melakukan tipu daya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Okey, yang ini tertinggal tadi. Okey, kita baca kitab ni dulu. Dia kata fa'asbata ahlus sunnati wal jamaati, telah mengisbatkan ahli sunnah wal jamaah sifat al-makri. Lillahi ta'ala liman yamkuru. Dia kata telah mensabitkan oleh ahli sunnah wal jamaah sifat tipu daya. Al-makru, sifat tipu daya bagi orang yang melakukan tipu daya. Wa annal makra sifatun haqiqiyatun thabitatun lillah. Sesungguhnya sifat makar ataupun tipu daya itu sifat hakiki yang sabit bagi Allah. Ala ma yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Atas sesuatu yang layak. Semua digunakan sesuatu yang layak. Sebab tu saya gunakan sifat yang layak, tangan yang layak, wajah yang layak, mata yang layak. Tipu daya yang sesuai, layak yang sesuai bagi Allah. Kama jaa bihan nususu, sebagaimana telah datang oleh nas-nas, sama ada daripada Quran ataupun daripada hadis. La tusrafu an haqiqatiha bid'awa wurudiha bi uslubin balaghi al-maz'umin. Dia kata tidak dipalingkan daripada hakikatnya dengan dakwaan ini balaghah ataupun majaz. Maknanya ini simbolik je, bukan betul. Contohnya kita kata masalah tangan. Tangan ni bukan nak cerita sifat tangan. Tangan ni nak cerita kudrah ataupun quwwah. Tak. Bukan lagu tu. Dia kata pegang secara hakikat. Tengok
Disebut sifat tipu daya itu adalah sebahagian daripada sifat Allah. Inilah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi kita sebut akidah Imam Ibnu Abdul Bar. Yang ni boleh tengok dalam Istizkar dan juga dalam kitab At-Tamhid. Ketika membahaskan ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat, bagaimana pendirian, huraian yang disebut oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Ini ulama besar di dalam mazhab Maliki. Dia kata al-makru wal kaidu wal istihza'u wa nahwuha. Yu'minu ahlus sunnati wal jama'ati anna lillahi ta'ala as-sifatil ulya wa anna sifatihi kamilatun la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Beriman oleh ahlus sunnah wal jamaah, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan. Dengan biwajhin, dengan suatu wajah ataupun dengan daripada beberapa wajah. Maknanya tidak kurang di dalam mana-mana keadaan. Wa anna min sifatihi ma yutlaqu ibtida'an kas-sam'i wal basari wal 'ilmi wa nahwi dhalik. Wa minha ma la yusafu bihi illa ala wajhil jaza'. Sebahagian daripadanya sifat-sifat Allah Ta'ala itu kita boleh baca yasifu ataupun yusafu, disifatkan, melainkan dengan di sudut jihah jaza'. Jaza' ni maknanya disebut untuk memberi balasan hukuman kepada orang kafir ataupun orang yang menentang Allah, menentang Rasul. Ketika itu sifat itu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam keadaan ketika memberi balasan kepada orang-orang yang menentang. Wa dzalika ka sifatil makri wal kaidi wal istihza'i wan nahwiha. Wa hadhihi sifatu innama atas muqabalatun wa mujazatun. Ini dia datang ketika nak memberi balasan ataupun hukuman. Wallahu ta'ala lam yasif nafsahu biha bi itlaq. Allah Ta'ala tak sebut, tidak mensifatkan sifat ini secara mutlak. Maknanya bukan semua keadaan. Macam kita kata samak basar kalam kan. Jadi sentiasa Allah Ta'ala mendengar, sentiasa melihat. Tetapi sifat istihza' ni keadaan tertentu. Sifat istihza' ataupun al-kaidu, tipu daya ni maknanya keadaan tertentu. Ketika bila? Ketika nak balas kepada orang kafir. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang nak melakukan tipu daya, Allah Ta'ala juga merancang, dan Allah Ta'ala sebaik-baik perancangan. Ketika nak balas, ketika tu je, bukan di dalam semua keadaan. Ini juga al-kaidu wal makru wal istihza' ni sifat Allah. Tapi dia bukan merupakan asma', tidak termasuk dari sebahagian daripada asma' Allah, nama-nama Allah. Okey, di dalam kitab Khasa'is Tarakibi fi Ayatil Aqidah. Ketika menghuraikan ayat-ayat innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa yamkuruna wa yamkurullah yakiduna kaida wa akidu kaida. Ayat-ayat tentang tipu daya. Lalu dia kata apa? Kama anna hadhihi sifati la tu'addu sifatu naqsin. Sebagaimana sifat-sifat ini tidak dianggap sebagai sifat yang kurang. Idza kanat fi muqabil innama hiya min sifatil kamali fi hadhil hal. Ini bukan sifat yang lemah, tapi sifat yang mulia dalam keadaan ini. Keadaan mana? Keadaan ketika nak jawab balik tipu daya orang kafir. Nak jawab balik perancangan dan juga tipu daya orang kafir, Allah Ta'ala buat mari sifat cerita tentang dia juga mempunyai sifat tersebut. Bahawa sifat tipu daya Allah Ta'ala itu lebih hebat. Perancangan Allah Ta'ala itu lebih hebat.
Dia kata sifat yang sempurna. Bi khilafi ba'd as-sifat allati yunazzahu Allahu anha. Berbeza dengan sifat-sifat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya daripada sifat-sifat tersebut. Contohnya kita kata sifat maknanya sifat yad. Kita boleh sebut bila-bila masa pun sifat yad, sifat ain, sifat wajah bila-bila masa. Adapun sifat tipu daya ini dia berada disebut oleh Allah di dalam keadaan tertentu. Kita sebut bila keadaan-keadaan bila tadi tertentu tadi, ketika nak jawab tipu daya, perancangan jahat yang dilakukan oleh orang kafir. Berapa ramai ulama sebut sifat? Banyak ulama-ulama yang membahaskan tentang ayat-ayat sifat ni ataupun ayat mutasyabihat ni ataupun hadis-hadis sifat, dia semua menyebut al-istihza' tadi, al-makru, itu semua disebut sebagai sifat Allah. Sifat yang yang layak bagi Allah. Yang seterusnya di dalam kitab Fathul Qadir oleh Alamah Syaukani. Alamah Syaukani juga berpegang kepada akidah salaf. Banyak kitab-kitab dia. Ini disebut apa? Fathul Qadir. Ada lagi di dalam kitab fiqh dia pun ada, kitab tafsir dia pun ada. Jadi ketika membahaskan ayat-ayat yang disebutkan tadi, ayat-ayat sifat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dia kata qultu sifatul makri sabitatun bil kitab. Sifat makar ini, tipu daya, adalah sabit dalam kitab, sabit dalam Quran. Nak tolak macam mana? Maka sifat itu memang wujud. Kama zakara muallifu rahimahullah wa hiya sifatun taliqu billah. Sifat makar itu adalah sifat yang layak bagi Allah. Sebab itu saya sebut tadi sifat yang layak. Ni kenapa duk guna yang layak lah, yang layak. Sebab itulah ini disebut oleh para ulama. Wahya sifatun muqabalatun, iaitu sifat nak balas balik kejahatan musuh-musuh Islam ataupun musuh-musuh Allah. Makna zalika anna Allah yamkuru biman yastahiqul makra fa ahlus sunnati yutliquna 'alaiha wa 'ala ghairiha min as-sifatil asy-syabihah. Dia kata di sini fa ahlus sunnati, maknanya ahlus sunnah mengitlaqkan sifat tadi adalah sebahagian daripada sifat-sifat Allah. Sebagaimana sifat-sifat yang lain juga bagi ahlus sunnah wal jamaah mengisbatkan. Bila kita sebut isbat, apa makna isbat? Mengiyakan, mengatakan ada. Di dalam Fathul Qadir. Kalau tuan-tuan baca, saya tak nak baca banyak sangat ni. Dia ni ada 6 jilid, kitab Al-Mufassirun Baina at-ta'wili wal isbati fil ayati sifat. Ini mintalah orang yang yang buat kritikan tu supaya dia baca kitab ni. Al-Mufassirun Baina at-ta'wili wal isbati fil ayati sifat. Terlalu banyak kitab-kitab tafsir yang ulama tafsir ini mengisbatkan sifat al-makru, mengatakan al-makru dan juga al-kaidu itu sebahagian daripada sifat Allah. Di antaranya tafsir Fathur Rahman fi tafsiril Quran yang dikarang oleh Mujiruddin Al-Alimi Al-Hambali. Dia wafat pada tahun 928 Hijrah. 928 Hijrah. Yang kedua Abul Fida Ismail Omar Al-Ma'ruf bin Katsir bin Umar Al-Ma'ruf bin Katsir. Dia sebut juga dia wafat pada tahun 774. Sifatul istihza' wal khida'i wal makri was sikhriyati wal kaidi, sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala. Yang seterusnya
Al-Makki Ibnu Abi Talib, wafat pada tahun 437 Hijrah. Wa tafsiruhu Al-Hidayah ila bulughin nihayah. Banyak tuan-tuan, kitab-kitab tafsir pun yang membahaskan apa tadi? Sifat-sifat tipu daya tadi sebahagian daripada sifat Allah Taala. Kitab ni dia ada 6 jilid. Kitab ni menghimpunkan kitab-kitab tafsir yang membahaskan tentang sifat-sifat Allah. Dan mereka memasukkan sifat-sifat Allah Ta'ala itu, sebahagian daripadanya adalah al-makru wal istihza'u wal kaidu. Maknanya sifat tipu daya bagi Allah. Tetapi tipu daya yang sesuai, yang layak bagi Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menggunakan sifat ini keadaan tertentu ketika nak memberi jawapan, balasan kepada orang kafir. Jadi, mafhum? Wadih Al-an? Wadih? Al-an mafhum? Maknanya terang lagi. Tak mana muskil lah. Kalau ada komen lagi, insya-Allah sebelum raya ni kalau sempat. Tak sempat duduk nak balik lah. Lepas raya kita jawab. Kalau ada orang tanya lagi, insya-Allah kita bersedia untuk memberi penjelasan kepada masyarakat, kepada umat, di atas usaha untuk mencerdikkan umat. Sebab tu kita kemukakan fakta bagi dalil. Cuma kadang-kadang orang tu tak boleh nak terima tu sebab apa tuan-tuan? Dia tak buat kajian, dia tidak pernah membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, pemikiran dia pemikiran dan hati dia dah diresapi dengan fahaman falsafah ataupun ahli kalam. Pemikiran falsafah dan pemikiran ahli kalam ni dia memang tak boleh nak terima dengan fakta. Bagi dalil dia tak boleh. Sebab mereka nak memukhalafahkan Allah. Apa maksud memukhalafahkan Allah? Nak mengatakan Allah Ta'ala tu tak sama, mesti sesuai dengan akal. Saya nak ulang balik sebagai satu kesimpulan. Kalau kata Allah Ta'ala ada sifat tipu daya tu sifat keji. Itu sifat yang ada pada manusia. Mana boleh kata Allah Ta'ala macam tu? Tu yang kita tanya. Kita tanya dalam mukadimah tadi. Allah Ta'ala ada sifat marah tak? Marah tu sifat mazmumah kan mahmudah? Kalau gitu tak boleh kata Allah Ta'ala marah. Marah ni sifat yang terkeji. Jadi sebab tu kita kata marah yang layak, yang sesuai. Tipu daya yang sesuai, yang layak. Jadi tuan-tuan boleh tengok komen-komen yang semalam tu. Ada sebut saya sesat lah, kafir dan murtad. Suruh ambil tindakan. Dia tak tahu ke ini fakta, dalil. Dia tak baca kitab, dia tak buat kajian, dia membuat satu tuduhan yang senang, membuat satu tuduhan, satu fitnah, satu rekaan yang senang kepada sesama muslim. Sedangkan innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap orang yang beriman itu bersaudara. Bagaimana kita nak memupukkan tali persaudaraan sesama Islam? Maknanya kalau rasa tak betul, dia boleh hubungi, tanya ustaz ambil dalil mana, entah ambil dalil di mana ni, entah sebut macam ni, mungkin entah silap ke. Kalau silap kita boleh tarik balik. Kalau benda tu salah. Tapi terus hentam, kata tak betul. Orang kita mengaji di mana pun tak tahu. Kalau nak cerita saya mengaji ni panjang lah. Mengaji di mana banyak lah. Berapa guru pun ramai, kitab pun. Saya dah sebut, Allah Ta'ala saja atas harah ada 3 gundi. Hak tangan ada 3 gundi, dah 2 gundi. Sifat istihza' pun ada 3 gundi, dah 9 gundi. Jadi bukan nak cerita riak, kita kata wujud, bukan. Kita nak cerita apa yang kita ketengahkan itu adalah fakta, dalil dan hujah. Sebab dalam Islam dia nak fakta, dia nak hujah, bukan jenis bila kita nak buat satu tuduhan kita pakai buat rekaan, andaian tu tak boleh. Apatah lagi sesuatu isu, sesuatu perkara yang berkaitan dengan akidah. Akidah ni benda yang kita nak pegang, bukan boleh buat andaian, mesti ada fakta. Jadi insya-Allah kita akan mengambil masa-masa yang lain, ataupun kita akan menghuraikan daripada masa ke semasa untuk memberi penerangan ini. Walaupun mungkin orang yang telah mengikuti pengajian kita, daurah kita tentang akidah ni dah berlalu itu banyak kali. Saya rasa risalah tauhid ni kat 20 kali dah saya baca. Hujjatullahi Balighah ni setiap kali nak faham mesti saya ketengahkan. Kitab-kitab yang biasa kita baca dan juga menjadi rujukan kita. Jadi insya-Allah bagi orang yang keliru semalam tu, dia hilanglah kekeliruannya setelah kita membukakan fakta dan dalil. Yang nak tahu itu insya-Allah petang ni dia akan tahulah. Dan tolong share, sebarkan pula kepada orang lain, lebih ramai lagi. Supaya rakyat di Malaysia ni secara khususnya boleh memahami
tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang dibahagikan oleh ulama-ulama khalaf, beberapa sifat yang tertentu, dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang lebih luas, yang lebih banyak, yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama salaf, yang dipetik daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.